Salam permulaan minggu bersama MHI, Isnin 7 November. Bukan calon-calon orang mampu menyertai sukan lasak seperti larian Spartan Race, tetapi tidak mustahil bagi wanita ini yang syarat hamil 28 minggu tetapi masih mampu melakukannya. Sanggupkah anda tergantung di luar bangunan yang tinggi dengan hanya memakai tali keselamatan? Demi kerjaya, wanita hebat ini membuktikan tiada istilah gayat dalam kamus kehidupan mereka. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya di MHI. Tadi kita bawakan sedikit pengisian yang cukup menarik. Saya cukup bangga dengan pengisian MHI hari ini. Ya, kita bawakan inspirasi kisah untuk wanita yang berjaya, tapi tidak semestinya hari ini untuk wanita saja, untuk para lelaki juga, bagaimana untuk menghargai mereka. Wah, betul lah. Itulah dia tugas sebagai seorang lelaki adalah untuk menghargai wanita. Kan? Kredit sikit untuk lelaki ya. Okey, tapi seperti mana yang Farid katakan tadi, kita nak meraihkan wanita juga hari ini. Kita bawakan beberapa orang individu wanita ini boleh kita jadikan sebagai inspirasi lah. Kalau kita lihat tadi seorang wanita hamil tu kan, kalau orang hamil, saya tak tahulah kan, tak ada pengalaman, tapi kalau saya letakkan diri saya dekat tempat beliau, saya rasa bukan setakat nak berlari, masuk Spartan Race apa semua kan, nak berjalan, nak buat aktiviti seharian pun rasa macam dah susah. Apatah lagi buat macam tu. Awak sebagai suami, kalau tahu isteri awak macam tu, awak bagi tak? Saya mesti rasa macam risaunya, tak payahlah, jagalah kandungan dan sebagainya, betul tak? Tapi bagaimana pula sebagai wanita, sebab kadang-kadang macam kita ni bila tahu kita mengandung, kita macam sakit, macam manja-manja, dia auto manja. Jadi bagaimana beliau ini walaupun tahu sedang mengandung tetapi semangat juangnya dalam sukan lasak ni teruskan. Betul. Maksudnya kita nak tahu juga, adakah sebelum tu memang dah perlu biasakan tubuh beliau dan juga kandungan beliau bahawa tak apa, inilah mami, mari kita bersama-sama nak cukup. Kan. Dan kalau kita lihat wanita ini yang hamil ni, dia Puan Kamar ni nampak macam berani kan, tapi saya nak tanya dekat dia, adakah dia ni gayat ke tak? Sebab apa? Sebab salah seorang lagi yang akan kita temu, bukan seorang, tiga orang sebenarnya. Tiga orang wanita. Tiga orang wanita. Kita nak bawakan yang seorangnya bekerja sebagai pencuci bangunan, menyelenggara bangunan, berada di tingkat atas, dan juga salah seorang lagi itu servis aircon, bau dingin kan. Dan kita dapat lihat itu antara risiko-risiko yang kita boleh lihat, tapi apakah yang membuatkan mereka ini berani? Sebab ini kan gara-gara yang tular video maya di bangunan KLCC itu kan. Jadi kita bawakanlah rakan-rakan yang lain yang sama berjuang pada landasan yang sama. Tapi sebelum apa kata, kita kenal-kenal dulu wanita besi yang berbadan dua kan. Tapi sekejap lagi lah. Tengok dulu cuaca. Sebab cuaca hari ini, selain daripada cuaca panas perang berkempen, kita tengok dulu cuaca ni. Sebab kalau cuaca ni tak bagus, susah juga nak berkempen. Betul. Dan salah satu lagi, kalau misalnya kata cuaca tak okey, macam mana nak panjang bangunan? Angin apa betul semua. juga lah, hujan, kena peti. Tak sisih. Okey, kita lihat ini keadaan cuaca pada pagi ini di KL, Kuching, Kota Kinabalu. Di KL cantik sampai pukul 9.30. Sampai pagi ini ya. 9.30 cerah. Kuching hujan pagi ini. Okey, kita lihat di tempat-tempat lain di sekitar Kuantan cerah, Ipoh cerah juga. Yang hujan Alustar hujan hujan pagi ni. Pukul 8.30 pagi, 9 pagi, 9.30 tengah hujan ni. Betul. Kat mana lagi hujan? Putrajaya pukul 9.30 ni hujan. Yang lain hujan juga di Bayan Lepas. Kayaknya macam sebelah utara kebanyakannya hujan. Di sebelah Lembah Kelang sampai ke Johor, alhamdulillah cantik. Okey, kita lihat keadaan cuaca ataupun amaran-amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Amaran hujan berterusan, waspada dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang iaitu di daerah Kuantan, Pekan dan juga Rompin, Johor di Mersing. Ini 8 November sehingga 11 November. Jadi diharapkan dengan adanya perkongsian ilmu ini berjaga-jagalah, sebab semalam pun ada pokok tumbang kan. Nampak tak ni? Ini pokok tumbang hempap kenderaan, ada 6 orang yang cedera. Kejadian ini berlaku di Jalan Mahkota Taman Maluri. Okey, di Ceras ya. Dan kalau kita lihat kat sini, kita tak tahu kan. Kita kadang-kadang kita parking kereta, kita tak tahu keadaan cuaca yang teruk apa semua ni. Tapi kita boleh ambil ia sebagai iktibar, sebab sekarang ni kalau nak memperbaharui insurans, ada tambahan insurans untuk malapetaka ataupun bencana. Betul. Itu juga kita perlu waspada. Baik.
Sebenarnya saya tak sabar. Yelah, perempuan mesti tak sabar. Tengok cok, tak sabar. Kita dah berkenalan dengan Siti Kamariah ni. Wak Kamar tadi masuk sini tau. Dan baby dah ke bawah dah tu. Saya itu kalau bulan. nak bersalin tu memudahkan prosesnya, insya-Allah. Jangan bersalin kat studio MHI dah. Belum. Kita berkenalan dulu dengan Siti Kamariah. Okey, jom. Sukan lasak atau ekstrim adalah aktiviti sukan berisiko tinggi untuk mendapat kecederaan jika tiada latihan sebelum menyertainya. Tidak semua orang mampu kerana sukan ini memerlukan kemahiran, latihan yang berterusan serta ketahanan mental dan fizikal. Kebiasaannya diceburi oleh golongan lelaki, namun tidak bagi wanita berjiwa cekal ini walaupun sedang berbadan dua. Bukanlah halangan bagi ibu muda yang bakal menimang cahaya mata ketiga untuk mengungkuli sukan lasak. Syarat hamil 28 minggu. Kisah Siti Kamariah Jahri atau mesra dikenali sebagai Kama, 33 tahun, mendapat perhatian ramai kerana kejayaannya menghabiskan Spartan Race di Johor pada hujung September lalu. Spartan Race adalah sukan lumba lari ekstrim dengan beberapa halangan sukar yang perlu ditempuhi, antaranya seperti melalui kawat berduri, beg pasir dan jaring kargo. Bukan suatu perkara yang mudah bagi setiap peserta untuk menghabiskan larian, apatah lagi bagi ibu mengandung. Namun Kama berjaya menghabiskan perlumbaan sejauh 5 km dalam tempoh 1 jam 10 minit dan melepasi 17 daripada 20 halangan yang disediakan. Mempunyai diploma dalam jurusan sains sukan, Kama adalah bekas atlet sukma dan silat olahraga bagi negeri Johor. Selain itu, dia juga adalah jurulatih kecergasan. Meminati dunia sukan termasuk sukan lasak, kisahnya boleh dijadikan inspirasi buat para wanita untuk terus melakar kejayaan, tidak kira dalam apa sahaja keadaan atau halangan. Bak kata pepatah, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih, tapi kita tak tahu. Hebat. Ini ibu besi ni kan. Tadi saya nampak dia angkat yang tadi. Boleh? Awak tak mengandung pun boleh? Tak boleh. Saya respect lah kan. Tapi kalau kita lihat dia punya lifestyle-nya sebelum pregnant, dah kata orang tu dah pergi macam-macam lah, dah buat exercise, dah lasak lah. Macam tu kan. Tapi kita nak tahu lebih lanjut lah bagaimana tegarnya beliau dengan kandungan kan, bersama-sama dengan memperjuangkan sukan lasak ini. Kita nak bersama dengan Siti Kamariah Jahri. Assalamualaikum. Dari Johor ni. Ya, saya dari Johor. Terima kasih bersama dengan MHI. Sama-sama juga. Macam mana keadaannya sekarang ni? Baby okey, sihat? Alhamdulillah sihat. Sekarang dah masuk 34 minggu. So memang tengah menunggu hari je. Yes. Okey. Melepasi 17 daripada 20. Yes. Halangan di Spartan tu, tapi mungkin boleh ceritakan terlebih dahulu bagaimana terfikir nak masuk Spartan Race ni. Tahu kita mengandung sebab kita pun mengandung juga awak, tapi kita manja. Kita tak ada, kita masuk rumah makan. Kita tak masak apa-apa awak. Macam mana boleh tu kekuatan tu? Kekuatan tu sebenarnya datang daripada suami, family of course, and then seterusnya daripada kawan. Sebenarnya bila saya tahu saya pregnant saja, Spartan, saya dah mula macam alamak, Spartan. Maksud dia orang dah announce untuk on pada 23 bulan 9, maksudnya 24 bulan 9. So dia orang semua dah prepare tau. My team daripada fitness warrior semua dah prepare untuk pergi ke game. So saya ni just do a light training lah. Sebab saya ada join orang kata latihan di fitness warrior, means tempat saya training. So saya okey. Lepas tu bila dia kata, okay Kama, ada seorang kakak ni, dia kata, Kama, why not you try? Why not you try? So aku percaya kau punya tangan mesti kuat punya. Boleh buat. So daripada tu dia ajak, okey. Aku pergi sebab kau kakak. Lepas tu itu daripada start situ. Sebab I cakap saya pun dah ada previous training. So why not I will try. Tapi slow lah. Tapi suami saya cakap jangan keras-keras mami.
Jangan keras-keras saja. Tapi jangan keras-keras. Oh, ni Spartan kot. Dia bukan yang suka sekolah. Tapi nak tahulah kan, kita dah tahu kita ada race ni, Spartan race ni. Lepas tu kita dah tahu dalam keadaan diri kita yang hamil ni, memanglah dapat support macam kakak tadi yang supportkan why not you try apa semua. Tapi dapatkan nasihat daripada doktor tak untuk nak buat aktiviti-aktiviti lasak ni? Okay, first saya sebelum nak pergi tu, saya tengok ke conditioning my baby. Okay, so alhamdulillah baby pun sihat, gerak kicking pun okay. So memang memang dapatkan nasihat daripada doktor. Alhamdulillah, so I teruskan. Latihan pun tak ada macam, sebenarnya bila saya aktif, baby lebih calm. Kalau saya duduk ni, dia tengah gerak tau. Sebenarnya. Itulah nampak dia gerak. Yes. Sebenarnya kalau I aktif, dia lebih calm, dia tak banyak bergerak, dia tenang aja. So kalau I duduk diam, dia lebih dominan daripada saya. Okey. So ketika tu Kama 28 minggu kan? 28 minggu. Tapi halangan-halangan yang lalui itu bukannya mudah kan, dengan keadaan fizikal dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Astagfirullahalazim. Yes, ni one off actually sebenarnya. Yang antara yang gayat tu kata dah. Yes, A-frame. Sebenarnya saya orang yang gayat. Disebabkan saya mula ada nervous masa dah berada ke atas A-frame tu. So syukur alhamdulillah ada seorang abang ni, brother ni, you need a help. Dia cakap dengan saya, yes, I need a help. Help dari segi dia motivation, dia suruh, dia nampak kat situ sebenarnya saya nak perlukan sokongan orang sekeliling. Bukan buat suka-suka je tau. Sebenarnya nak bagi inspire pada orang sekeliling bahawa ibu yang mengandung ni, tetapi sebelum tu kena tahulah kemampuan. Kena kemampuan. So dia bagi saya sokongan, okey puan buat macam ini. Okey puan buat macam ni kat atas A-frame tu. Kat atas A-frame tu. So bila dengar cakap daripada abang ni, so alhamdulillah saya berjaya turun ke bawah lah. Time tu nak patah balik tak boleh. Betul? Tak boleh. So syukur ada orang yang ni bagi kata semangat saya. So alhamdulillah boleh turun dengan selamat lah. Tapi puan, bukankah kalau ini dalam pembacaan saya lah, dalam pemerhatian saya, bukankah kalau misalnya kata perempuan yang sedang mengandung ni, pregnant ni, dia macam cakaplah manja, macam selalu letih, hormon tak stable. And then puan Kama boleh pula masuk ni kan, tak rasa macam letih, macam tercungap-cungap ke, semput ke? Okey. Secara jujur tak setuju Kalau saya nak encourage orang yang pregnant sekarang ni, boleh jadikan puan Kama inspirasi. Baik. Jawapan dia, Kama. Okey, jawapan dia. Secara jujur, of course letih. Tapi sebab saya ni spirit of the sportman punya orang tu. So walaupun saya penat, saya akan calm dulu, slow down I punya movement. Okay, so I can cakap my baby, okay baby, we do it together. I do this not for me, actually for you. Okay, supaya you boleh jadi anak yang baik, anak yang kuat. Okay, insyaAllah. So yes, memang dia tolong saya. Kalau saya buat seorang, saya kuat, tapi dalam ni tak kuat. Memang tak boleh buat sebenarnya. Dah ada teamwork dah. Yes, I always cakap, okay baby, kita akan buat sekian-sekian. So alhamdulillah memang dia memberikan kerjasama yang sangat baik. Selepas daripada itu memang tak ada sakit-sakit ke? Sebab kadang-kadang kita mental kita, psikologi masa during competition tu, kita mental kita memang all out kat peak. Kan bila kita dah dapat ni, tiba saja je sebenarnya nak tunjuk. Medal ni bagi dua. Medal ni mungkin macam bila balik tu rasa macam semua sakit ke, masa tu lah rasa kesegan badan ni pula. Perut bagaimana? Okey, sebenarnya dapat je medal ni sebenarnya alhamdulillah memang rasa macam wow. Tak sangka. 5 km I run dengan bawa baby lagi. So saya cakap ada sikit macam wow, alhamdulillah. Bangga sikitlah pada dalam hati sebab it's not easy. Daripada 20 obstacle tu I lepas 17. Itu lepas 17. Kalau saya masa yang during the Spartan tu, saya tak ambil video ataupun nak minta tolong orang ambil video kan. I just do a race. Ni semua race je. I fikir cuma nak habis cepat je. Ada satu obstacle tu, bila bagi saya susah lah. That is A-frame. Itu yang betul-betul memang
one of the obstacle yang membuatkan saya tak pernah rasa takut. Saya bukan orang yang dengar takutnya orang. Saya memang langgar punya orang. So bila lepas dapat ni, this is my pay actually. Tapi hebatlah, 17 halangan dah berjaya kan. Ditempuh semua hebat. Ni orang biasa pun tak boleh challenge saya rasa. Kata Siti Kamariah kepada wanita-wanita yang mungkin mempunyai semangat juang yang tinggi juga seperti wanita besi seperti kalian. Okey, kata-kata saya, first anda kena tahu kemampuan. Okey, apa yang saya buat ni tidak semestinya anda perlu ikut sebenarnya. Cuma memberi inspirasi supaya anda kuat untuk teruskan pekerjaan dan juga apa yang anda minat. Pastikan lakukan tu dengan selamat dan mesti wajib tahu keadaan condition baby tu sama ada sihat atau tidak. Kalau tidak sihat, tidak perlu melakukannya. Just jaga pemakanan dan sebenarnya sharing daripada saya ini untuk memberikan kuatan pada wanita kat luar sana supaya apa yang anda lakukan sebelum ini tidak semestinya anda kena stop. Sebenarnya ada ramai yang menghalang wanita ni yang memang aktif dan dia stop. You tak payahlah workup, tak payahlah ini, tak payahlah itu. Tapi ikut. Sebenarnya suami pun kena bagi sokongan sebenarnya pada isteri. Okey, keizinan. Okey, untuk melakukan apa yang isteri minat. Yes, insya-Allah. Okey. Doakan moga proses bersalin nanti dipermudahkan insya-Allah. Jadi apa yang boleh kita katakan sini, kalau sedang pregnant, sebarang aktiviti kecergasan ni membantu juga dalam proses perkembangan bayi itu sendiri juga, kan? Itu saya sangat-sangat setuju. Senaman tu penting walaupun mengandung tak mengandung. Baby, kita work together. Kita work together ya baby. Okey. Terima kasih banyak-banyak Siti Kamariah Azhari. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Atas Terima kasih kerana menjemput. Komen baby awak. Ni saya tak nampak sebenarnya. Okey, lepas ni kita nak bercakap tentang tadi Puan Kamar digayat kan? Ni wanita-wanita ni dia tak gayat. Tak gayat. 21 tingkat bangunan pun boleh atas dan bergayut. Tak kisahlah. Kenapa daripada kecil suka gayut ke apa ni sebenarnya? Kita tanya Tanya lagi lah. Okey, jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Malaysia Hari Ini. Gayat atau akrofobia, perasaan takut pada ketinggian. Sama ada lelaki atau wanita, tidak semua orang mampu mengatasinya jika ada fobia ini. Tetapi istilah gayat tiada bagi wanita yang mendapat gelaran Iron Lady ini. Kisahnya tular di media sosial dengan aksi berani sedang bergayut pada ketinggian 452 meter di puncak pencakar langit KLCC. Normalia Sidik, 30 tahun atau lebih dikenali sebagai Maya, ibu kepada seorang cahaya mata, merupakan seorang juru teknik akses tali kerja lasak yang selalunya didominasi oleh kaum lelaki. Video yang tular itu adalah aksinya ketika sedang menukar lampu di luar bangunan KLCC. Kisah Maya hanyalah sebahagian daripada bidang kerjaya yang memerlukan keberanian untuk berada di tempat tinggi. Ramai lagi wanita yang ada sifat cekal seperti Maya. Bagi Intan Nur Zulaika Zainul Abidin, 18 tahun dan Nurliana Nordi, 19 tahun, mereka juga adalah juru teknik akses tali yang kini sedang menjalani latihan di tapak projek untuk pembersihan permukaan luar bangunan dan latihan turun gondola. Antara tugas dilakukan adalah untuk mencuci luaran tingkap bangunan sambil bergayut dengan tali keselamatan. Selain itu, seorang lagi wanita, Nora Elina Eli, 34 tahun, bekerja memasang alat penyaman udara di luar bangunan. Ibu kepada 4 cahaya mata ini mula menceburi bidang ini sejak 2017. Nampak seperti ringkas, tetapi apabila perlu bergayut di luar bangunan tinggi sambil memasang peralatan yang berat, bukanlah mudah pada asalnya. Dia hanya mengikut suaminya, lama-kelamaan timbul perasaan minat dan kini menjadi kerjaya yang boleh menampung kehidupannya sekeluarga. Mereka hanyalah sebahagian daripada kisah kecekalan wanita yang berjaya membuktikan kerjaya di tempat tinggi bukan untuk kaum lelaki sahaja. Apa yang pasti, dengan dedikasi dan semangat yang jitu, pasti sesiapa saja boleh melakukannya.
semangat betul tadi. Ya. Tadi bukan tadilah sebenarnya bila saya lihat yang video dekat KLCC tu, saya tengok pun saya gerun tau. Gayat. Saya tengok ni. Belum lagi betul-betul ada kat situ kan. Faria macam mana? Seorang yang gayat ke atau macam mana? Saya gayat, tapi kalau terpaksa tu kita kedah je. Macam tu. Okey, kita dah bersama dengan salah seorang daripada yang kita ceritakan tadi dan 2 orang lagi kita secara maya. Jadi kita kenalkan dulu tetamu kita di studio, Nora Elina Eli. Wah, glamour nama dia. Itulah. Terima kasih bersama kami. Hari ni tak ada pemasangan penyamar udara. Hari ni memang hentikan sekejap lah ya. Okey. Dan 2 orang lagi? 2 orang lagi yang berada di lapangan, di lokasi. Tapi individu ni bukannya tengah buat kerja. Dia break kejap dekat bawah. Kejap lagi dia nak naik atas. Betul. Kita bersama dengan Intan Nur Zulaika Zainul Abidin dan Nur Liana Nordi. Hai. Mana-mana? Jangan naik dulu. Jangan naik dulu. Nanti tak ada line. Okey. Kita bersama dengan 3 wanita ini. Tiada istilah gayat. Kita nak tanya dengan Nora dulu. Kita dapat saksikan tadi sedikit. Bagaimana memasang kalau kita panjat saja je lain. Tapi masalahnya kita memanjat dengan membawa barangan dan sebagainya, ada tanggungjawab. Betul. Bagaimana berhadapan dengan cabaran seperti ini? Okey, cabaran ya. Cabaran dia bila kita takutlah, kita takut barang tu jatuh lah. Okey, kita jatuh. Okey. Biasanya kalau macam saya start buat keluar, contohnya kalau saya nak angkat aircon keluar lah. Biasanya ada suami bantu. Okey, ataupun rakan-rakan yang lain lah. Kerja yang lain tolong bantu, tolong pasang hook, pasangkan safety harness. So bila saya keluar tu diorang tolonglah, tak adalah biar saya bersendiri. Adalah tim kan? Betul. Lepas tu bila saya bekerja tu tak semestinya saya tau. Maksudnya tengok waktu tu siapa yang kena, siapa yang nak keluar lah. Maksudnya tapi masa Nora antara yang memikul tanggungjawab tu juga pasang penyamar udara. Betul. Paling tinggi bangunan berapa paling tingkat? tinggi biasanya apartmen lah. Kalau apartmen ni majoritinya memang dia kena ikut spek yang ditentukan. So compressor ni pun kena letak memang macam yang mana tengok video tu kan. Ceritanya memang berbahaya lah. Kena ikut spek-spek yang ditentukan. So paling tinggi apartmen ada yang sampai 21, 22. Itu kalau misalnya kata kita yang duduk dekat atas, kita tengok bawah pedang gerun kan. Betul. Puan duduk dekat situ, diri kat situ, lepas tu bawa lagi barang-barang yang berat kan. Betul. Itu saya respect lah Puan. Dan Puan juga tadi kita sempat share juga, Puan kata Puan antara yang bertahan lah. Untuk wanita, Puan nanti bertahan dah. Betul. Ni dah bertahan berapa tahun ni sebenarnya? Saya daripada 2017 sebelum kahwin lah. Sebelum kahwin dulu memang dengan suami, memang dia pun memang buat aircon. Kiranya adik-beradik memang buat aircon. So kita follow lama-lama jadi kita minat lah. Kita minat dan sampai sekarang lah. Kekal dah 5 tahun buat kerja ni. Berat penyamar udara ni berapa? Tiba-tiba. Kalau satu horsepower tu dalam 20 kilo lebih lah. 20 kilo lebih? Ada, kita angkat beras 10 kilo. Kita tengok memang Puan ni bukan setakat tak gayat tau, tapi kuat. Kita tengok memang berat. Kalau kita tak tahu teknik dia memang kita rasa berat. Tapi kalau kita sebenarnya comel je Puan ni. Ya Allah. Ni. Puan bawa 20. Masa kecil-kecil macam mana? Macam maksudnya masa kecil-kecil. Awak tak kadang-kadang orang yang kuat macam Puan ni kehidupan masa kecil-kecil macam lasak, panjat sana panjat sini. Puan macam tu ke? Lasak, pergi mana gunung, pergi panjat pokok apa semua lasak. Kena lah dengan kerja sekarang. Baguslah. Yang tu suka hobi ni dapat duit, sumber pendapatan. Betul. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita nak tanya lebih soalan kepada Nora, kita jangan diabaikan ya. Gadis. Kita ada Intan Nur Zulaika Zainul Abidin. Cuba angkat tangan Intan. Mana Intan? Angkat tangan. Bagus. Okey, Nur Liana Nordi itu jadi sebelahnya. Okey. Buat pengetahuan penonton, usia mereka masih sangat muda, belasan tahun. Tak sampai lagi 20 tahun. Tetapi inilah yang diminati oleh mereka berdua, kerja yang cukup mencabar. Intan, macam mana boleh minat ni? Dah cuci bangunan yang tinggi. Kadang-kadang di usia kalian kan, rakan-rakan semua macam masih lagi macam kecantikan kan. Lebih kepada itu. Bagaimana kalian ni bermulanya memilih jalan ini?
Okey, saya memang dari kecil minat climbing, hiking and saya suka berada dalam keadaan tempat yang tinggi lah. Dragon Engineering, saya dapat tawaran untuk cuti-cuti ni daripada Dragon Engineering. Okey. Jadi betul? Okey, Sambung lagi. Sambung. Sambung. Sila kita. Okey. Saya cubalah untuk try dalam bidang macam ni. Memang ambil kursus ke, Intan? Ya. Okey, saya sebelum saya masuk Dragon Engineering ni adalah saya buat macam kaji-kaji sikit. Okey, so saya dapat company dapat bagi benefit. Contohnya insurans semasa bekerja. Lagi diorang akan menada sijil dalam bidang-bidang macam ni. Okey, dan kami dapat latihan daripada jurulatih yang berpengalaman. So dari situ saya dah ada keyakinan untuk join Dragon Engineering. Tapi saya tertariklah tadi Intan kata saja suka-suka. Macam ini bukan sama ke? Nampak? Suka-suka. Ini suka-suka bukan perkara main ni. Ini melibatkan diri kita juga kan. Dia macam suka lepas tu cinta. Liana. Okay, Liana. Saya tengok memang beranilah panjat apa semua, memang tak ada gayat. Saya nak tanya bilanya ada dalam keadaan yang macam cemas, rasa macam takut. Bila waktunya? Dia ada tak datang monsun dia tu? Monsun takut dia ada? Tengok macam berani je. Kalau waktu yang rasa macam cemas tu cuaca lah. Kalau cuaca dah nak hujan, selalunya angin. Kena kawal diri dalam angin lah. Macam saya ni kan ringan. So senang sikit lah ditolak angin. Kena kawal lah. Kena atasi ketakutan tu. Paling risau tak ada tempat berpaut tu, kan? Bila angin-angin kuat tu. Ya. Pernah tak? Kena cubalah atasi ketakutan tu. So Dragon Engineering ni dia bagi alatan yang komplit lah untuk kami. Contoh kalau kami ada angin yang kuat, kami ada macam pelekat tu. Pelekat yang cermin tu. So kita kena cepat lah. Contoh dalam macam rasa angin, kita terus capai apa yang boleh dan kita terus lekat tu supaya kita tak jauh lah. Kita tak pergi jauh. Ada ciri keselamatan lah. Okey. Kan? Disebabkan gadis-gadis ini masih muda. Ya. Disebabkan gadis-gadis masih muda, bagaimana penerimaan keluarga? Kalau family saya memang support lah. Ibu saya memang support 100% lah. Okey, macam saya tipulah kalau ibu tak risaukan anak dalam keadaan yang tinggi kan. So ibu saya memang risau dalam kerjaya yang saya pilih, tapi dalam masa yang sama dia tetap juga support dalam kerjaya yang saya pilih. Dia pun support juga 100%. Okey. Kita difahamkan juga kalian hari ini ada tugasan, ada misi kan. Nanti nak panjat tingkat berapa tu? Tunjuk sikit. Okey, so kami akan panjat tingkat 45. 45 tingkat. 45 tingkat ketinggian ini. Paling atas ke? Ya, dari atas. Macam sepatutnya kawan saya adalah tim saya yang akan turun untuk cuti, tapi dorang tak turun lagi sebab tengah setting lagi. Dalam pukul 10 ke atas macam tu baru dorang akan turun sebab sekarang masih tengah setting. Selalunya berapa lama kalian di atas tu? Nak bergaya? Tengok pada ketinggian. Kalau dalam 45 tingkat macam ni dalam 2 jam macam tu lah. Tengok juga spin yang kita cuci lah. Tapi contoh. Tengok cuaca sama. Tengok cuaca sama. Kalau kita duduk kat office apa semua, kalau okey lah kita dah kerja 2 jam, kita break makan kat sini kan. Tapi kalau kalian berdua, kalau break macam mana? Break duduk dekat atas di situ sebab apa? Sebab terbang. Apa dia? Kami bawa botol air tau dekat. Awak ada botol air? So kalau kami break, kami akan minum air. Macam tu lah. Sebab dia takkan nak buka balik, pasang balik apa semua kan? Betul kan?
Okey. Nanti kita akan kembali balik dekat Intan dengan Liana. Kita nak kembali ke Puan Nora. Puan Nora dah dengar bagaimana pengalaman kan? Macam Puan Nora sendiri mungkin pernah melalui macam cuaca yang tak bagus ataupun tiba-tiba tengah pasang tu tiba-tiba hujan dah. Biasa kalau macam hujan kita tak buatlah sebab risiko dia boleh tergelincir, boleh jatuh. Kalau tengah buat tu tiba-tiba cuaca tak okey, kita stop. Kita berteduh dululah. Apa mungkin boleh kongsikan situasi cemas bila selama 5 tahun kan mesti ada pengalaman-pengalaman. Ya, ada pengalaman. Kopeza jatuh bawah pun pernah. Lepas tu abang sanggup daripada bawah. Tak ada hancur tu lah tahu-tahu je. Gas semua punya kan. Tu pengalaman dulu masa bawa ke hospital lah ke KL. Bawa ke hospital so tingkat 3 memang kena guna sliding. Ada salah satu gambar tadi. Saya kat tingkat 3 tu. Tu kopeza jatuh tu. Yang lama lah, kopeza yang lama jatuh so kita tukar kepada aircon baru. Kalau proses pemasangan ni, kadang-kadang pelanggan tahu tak bahawa macam puan yang akan pasang. So bagaimana macam reaksi mereka macam puan kan nak pasang? Betul. Macam biasanya dia orang kagum je lah tengok perempuan. Lepas tu tapi majoritinya macam video yang viral ni dia orang perlu tahu macam apartmen tu perlu macam itu, pemasangan dia bahaya semua. So, berisiko tinggi. Berisiko tinggi semua. Tapi itulah kelebihan dia bila kita perempuan ni ramai yang macam bujang-bujang, isteri-isteri. Dia orang request. Request betul. lah. Kadang-kadang ada rumah sewa perempuan semua kan. Betul. Dia orang nak perempuan. Itulah masa ni akak seorang je lah. Akak seorang tapi teringin jugalah nak ada buji perempuan lain. Okey. Baik puan. Kita nak kembali dekat Liana. Liana dan juga Intan. Kita nak tanyalah kan sebab kalian berdua kita tahu bahawa juruteknik asas tali yang kita tahu cuci tingkap sebenarnya cuci bangunan. Bukan tugasan itu saja kan, apa antara tugasan-tugasan kalian boleh kongsikan kepada kami? Ada lagi. Okey, sekarang kami tengah dalam latihan pengandaian gondola. Dalam ketinggian 450 meter macam tu, 88 tingkat macam tu. Itulah. Selain cuci bangunan, kita ada juga mengecat wall crack. Banyak climbing ada, excelling ada, banyak. So dalam kat sini banyaklah. Okey, dalam banyak-banyak penugasan yang membabitkan ketinggian ni, penugasan yang bagaimana sebenarnya yang kalau hari ni misi ni, dia mesti ada satu penugasan yang alamak. Dia macam ada alamak tu. Kan? Sebabkan sekarang ni saya ni baru bertugas untuk cuci bangunan je lah. Yang lain tak pernah cuba lagi. Sama lah. Saya pun dalam bidang ni baru 2 bulan. Baru 2 bulan? Ya Allah. Kami baru 2 bulan lebih. So, kami baru dapat doskop fasad cleaning lah. So, untuk pengalaman yang buruk tu, belum ada. Okey, apa ni? Moga tak ada. Saya nak tanya, pengalaman 2 bulan ni, pengalaman yang menggembirakan ke, pengalaman yang menakutkan ke, ataupun selepas ini kalian nak teruskan? Abang sabar. Dalam kerjaya panjang-panjang bangunan ni. Ke menyesal? Bagi saya dalam 2 bulan ni, pengalaman yang menggembirakan lah. Memang hebat lah. Sebelum ni, saya ada join aktiviti climbing dekat Perlis lah dengan Perlis Climber. So memang berminat. Bila dapat buat kerja ni memang rasa puas hati, memang berminat sangat. Intan Liana, gaji berapa gaji? Gaji berapa gaji? Suka sangat ni, gembira? Cukup makan. Cukup makan, iyalah tu. Alhamdulillah. Bising. Baru dapat bangunan. Dekat mak ayah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Intan dan juga Liana jaga diri baik-baik. Kami doakan semoga-moganya boleh dilindungi oleh Allah SWT ketika melakukan tugas ya. Okey. Okey, boleh panjat. Hebat. Okey, Puan Nora pula mungkin ada sikit kata-kata kepada wanita di luar sana kan. Mungkin kadang-kadang terfikir banyak kali nak mencuburi dalam bidang berisiko ni. Okey, pesanan saya lah kepada wanita-wanita kat luar tu,
tak perlu takut. Tak perlu takut. Kalau korang rasa minat, korang buat je apa yang korang minat tu. Tapi yang mana dah kahwin, minta izin suami dulu ya. Jangan ya. Betul. Yang Intan dengan Liana tu parents lah, ibu bapa kan. Tapi paling penting adalah dorongan. Betul, kan dorongan. daripada orang. Kena support Sistem. Support saja. Okey, baik, terima kasih Puan. Terima kasih. Saya tunggu Fariha pula lepas ni. Bangunan mana yang dia nak panjat, dia nak cuci. Mana? Aircon? Apa? Seri pentas lah. Itu kena cakap dengan CEO dulu lepas. Bos kita ada kat sini ada. Okey, terima kasih. Kita nak berehat seketika. Kita dah kongsikan 2 inspirasi. Kisah wanita, satu tak gayat. Bagaimana mereka ada perjuangan sendiri. Dan juga tadi, ibu wanita besi kan? Yep. Alhamdulillah, bagaimana masuk Spartan Race itu cukup membanggakan. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika. Kembali nanti. Kembali nanti kita nak cakap tentang Festival Filem Malaysia kali ke-32. Jadi anda jangan ke mana-mana. Okey, itu dia Festival Filem Malaysia kali ke-32 dan kita tahu bahawa festival ini adalah acara kemuncak yang diadakan untuk kita nak menghargai dan juga untuk kita nak menilai mutu kerja filem sepanjang tahun ini. Jadi untuk tahun ini, untuk kali ke-32 kita ada tema iaitu filem kita Citra Kita yang bakal diadakan di Melaka. Jadi untuk bercakap dengan lebih panjang lagi berkaitan dengan Festival Filem Malaysia ini, kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Profesor Dr. Mat Nasir Ibrahim. Terima kasih Prof. Terima kasih datang dan juga kita nak bercakap tentang Festival Filem Malaysia ini. Okey, kita nak tahulah kan, kita lihat makin lama mutu filem kita ni makin berkualiti kan. Contoh seperti Mat Kilau dan sebagainya sering kali menjadi perhatian ramai. Kita nak tahulah tentang Festival Filem Malaysia ni, apa yang istimewanya untuk penganjuran kali ke-32 ini. Baik, untuk Festival Filem Malaysia kali ke-32 ni istimewanya ialah kita buat di luar daripada Kuala Lumpur lah sekali ini, iaitu di Angkor, Melaka. Okey. Bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Melaka. Dan pada kali ini kita mempunyai satu pendekatan iaitu untuk merakyatkan filem. Jadi pengalaman FINAS bila buat festival ni di luar daripada Kuala Lumpur, dia mendapat sambutan yang sangat hangat. Kenapa memilih negeri Melaka, Prof? Melaka ni sebenarnya ada banyak sebab lah. Antaranya kenangan semasa saya remaja, saya duduk di Melaka. Dan ramai sangat orang masa festival yang dibuat di Melaka tahun 1987. Dan Melaka juga sebenarnya dalam proses untuk menggalakkan pelancongan dan juga untuk menggiatkan ekonomi di Melaka. Jadi FINAS pada masa itu kita ada Datuk Dira sebagai ahli perbadanan dan saya berbincang dengan Datuk Dira untuk kita anjurkan Festival Filem Malaysia ke-32 di Melaka. Itu sebabnya lah. Ya kan, dan kita pun dah tahu dah Melaka ni memang sering kali dikunjungi oleh orang ramai sebab lokasi pelancongan dan sebagainya. Kali ini menarik lagi ada Festival Filem Malaysia yang bakal dianjurkan di sana. Baik, untuk penganjuran FFM 32 ini, berapa banyak jumlah penyertaannya? Baik, setakat ini 28 filem cerita yang akan dipertandingkan. Ada 10 filem dokumentari dan juga 11 filem antarabangsa.
Okey, kita dapat lihat juga sebanyak 29 filem cerita pawagam telah pun menghantarkan penyertaan dan sebanyak 6 filem digital telah pun menghantarkan penyertaan juga, dan ini menjadikan jumlah sebanyak 35 judul filem cerita telah pun menghantar penyertaan. Jadi kita antara banyak-banyak judul-judul yang telah pun dihantarkan penyertaan, kita nak tahulah filem cerita yang akan bertanding bagi setiap kategori yang dipertandingkan dalam FFM 32 nanti. Ada banyak filem yang akan dipertandingkan. Dan untuk tahun ni saja dia sebenarnya filem yang terpilih tu bermula daripada tahun lepas 15 Julai tahun lepas sehinggalah 30 September tahun 2022. So banyak filem yang terpilih tadi yang disebut tadi, antaranya yang filem Mak Kilau, filem Jerangkung Dalam Almari, filem Juang, Air Force the Movie, dan banyak lagi, ada banyak filem. Barbarian Invasion, Silence of the 177, Mr. Pei, ada banyak. Ada yang memang yang kita kira sebagai termasuk Peribad Sapu juga Peribad Sapu ada juga. Jadi filem ni tahun ni persaingannya agak hebat juga. Dan saya yakin seperti yang sebut tadi, filem semakin berkualiti. Dan ketua juri pun kita dah lantik. Kita juga dengan juri-juri yang lain, mereka tengah sibuk sekarang ni membuat penilaian lah. Ya, betul. Jadi kita tunggu nanti acara kemuncaknya pada 2 Disember nanti, 2 Disember. Untuk kita mengetahui filem mana yang diangkat dalam Festival Filem Malaysia. Okey. Untuk kita ni yang mungkin ialah penonton, kita nak tahulah apa antara mungkin syarat-syarat penyertaan filem dalam pengajuran FFM nanti. Okey, syarat dia nombor 1, filem tu telah dapat kelulusan LPF. Macam saya sebut tadi, bermula daripada 15 Julai 2021 sehingga 30 September 2022. Tu nombor 2, filem tu karya tempatan dan difilmkan di negara kita. Itu antara syarat dia. Itu antara syaratnya lah kan. Okey, tadi di awalnya tadi saya dah pun bercakap tentang temanya, iaitu filem kita, citra kita. Mungkin boleh perincikan definisinya. Baik, kita tengok negara-negara luar seperti Thailand, Indonesia, Korea, India, mereka ada ciri-ciri mereka sendiri. Bila kita tengok filem tersebut, kita tahu itu filem mereka. Tapi filem kita ni, kalau kita nak bawa ke peringkat antarabangsa, kita kena kukuhkan kita punya identiti kita. Kita punya lifestyle, kesenian dan sebagainya, latar belakang. Semuanya kita kena nampakkan kita punya identiti kita. So citra tu ialah image kita. So image kita kena kukuhkan. Kalau kita pergi ke Indonesia, kita tengok dengan dia punya muziknya, latar belakang dia, pakaian dan sebagainya, nampak dengan jelas lah. Jadi kita harapkan kita punya filem selepas ini, kalau tengok jalan cerita, pakaian apa semua, dah tahu ini dari Malaysia. Tak payah nak Google cari semua kan. Okey, kita nak tanya tentang program-program sisipan yang dibuat sebelum malam kemuncak nanti. Baik, insyaAllah kalau tak ada apa-apa, festival filem kali ini akan diiringi dengan karnival. Jadi antara yang menarik nanti ialah terdapat program bersama-sama dengan artis veteran. Kita bawa juga artis veteran daripada Singapura seperti White Satay dan juga seni Wati Zaitun, ada Hashim Mahyun juga. Dan kita juga daripada Malaysia banyaklah. Ada Nur Azizah, ada Datuk Sarimah, ada Mak Nani, banyak lagi. Samping itu kita ada meet and greet dengan peserta calon-calon. Kita ada juga program apresiasi filem. Kita ada wayang pacak di perkampungan Hang Tuah. Kita juga ada program lain seperti jualan oleh artis-artis. Dan banyak lagi sebenarnya, banyak lagi. Dan saya difahamkan juga ada bengkel komuniti at Finas. Kan? Itu kekuatan itu kita punya signature lah. Maknanya di mana-mana program Rio ataupun ekspresi keluarga Malaysia ataupun mana-mana saja termasuk FFM ni, kita ada community at Finas ataupun coffee singkatan dia, yang mana cadangannya di setiap parlimen di Melaka, di daerah lah, di Melaka, di Alor Gajah, di Masjid Tanah, di Melaka Tengah dan juga di Jasin. Kita akan adakan satu uji bakat, kita ada program-program latihan.
seperti penulisan skrip, asas lakonan dan sebagainya lah. Penghasilan video, banyak. Okey, Prof, yang terakhir sekali mungkin Prof boleh kongsikan apa harapan Prof berkaitan dengan penjaguran kali ini secara ringkasnya. Baik, harapan saya datanglah beramai-ramai untuk memeriahkan lagi Festival Filem Malaysia yang ke-32 yang akan diadakan di Angkor, Melaka dan juga di MITC. Banyak perkara yang dapat dimanfaatkan di sana, bukan setakat kita berhibur ataupun memberi penganugerahan kepada mereka yang berjaya dalam bidang perfilman, tapi juga kita selitkan juga dengan hal-hal akademia seperti apresiasi seni, dan kita harapkan pada tahun ini penganjuran FFM ke-32 berjalan lancar dan mendapat kerjasama daripada kerajaan negeri dan juga daripada keseluruhan rakyat Malaysia. Okey, baik, kita harapkan penganjuran kali ini dapat dijayakan dengan majunya. Okey, jadi kepada anda semua, kalau ada kata kita nak lihat secara live streaming pun boleh juga, pergi dekat YouTube rasmi Finas pada 2 Disember 2022 bermula jam 9 malam. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Mat Nasir Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif Finas, bercakap tentang Festival Filem Malaysia kali ke-32. Terima kasih, Prof. Kita ingin berhenti berat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Malaysia hari ini kepada mereka yang meminati larian. Ini kabar baik untuk kalian. Kita bawakan air Selangor Hydro Uran dan difahamkan ini merupakan larian besar-besaran yang akan dilaksanakan oleh Air Selangor dan GSCC Sini Bahasa Berhad. Diadakan pada Sabtu nanti 26 November 2022 di IOI City Mall Putrajaya. Jadi Farid nak cakap banyak, sekadar ada individu yang boleh memberikan keterangan yang lebih lanjut berkenaan dengan hydroran ini. Kita nak bersama dengan Elina Basri, merupakan Ketua Komunikasi Korporat Air Selangor. Dah boleh run dah dengan you sekarang ni. boleh. Okey, untuk hydroran ni difahamkan tahun lepas dah buat, tapi kali ini dilaksanakan sekali lagi. Mungkin Elina boleh kongsikan berkenaan dengan tujuan yang diadakan pada 26 November nanti. Okay, terima kasih Fariha. Sebenarnya hydroran ni kita telah mulakan tahun lepas. Objektifnya untuk menggalakkan cara hidup sihat di kalangan masyarakat, terutama pengguna kami di Selangor, KL dan Putrajaya. Dan di samping itu untuk meningkatkan kesedaran pemeliharaan air. Kepada orang ramai lah. Jadi kami telah mulakan tahun lepas, dapat dalam 5,000 penyertaan. Dan masa tu sebab lockdown kan, jadi kami telah mengadakan larian tu secara virtual. Tahun ini, lepas tu kita dapat mengumpulkan RM50,000 dan diberikan kepada Friends of River. Untuk menolong mereka lah dengan kerja-kerja pemeliharaan air. Jadi tahun ini dah dapat lari secara fizikal. Kita telah collaborate dengan GSC dan run kali ini seperti Faria cakap tadi lah, 26 November 7 pagi orang ramai boleh serta menyertai run ini. Jadi kami harap pada tahun ini dalam 4,000 orang dapat menyertai. Ya, dapat. Dia ada kategori tak, Elina? Ada. Okay. Jadi tahun ini kita ada 2 kategori, 5 km dan 10 km. Jadi 5 km orang dewasa boleh serta dan bayar hanya RM70. Kanak-kanak pun boleh, boleh bawa kanak-kanak, boleh bawa anak-anak, family. Bayi pun boleh kalau nak. Kanak-kanak cuma bayar RM55 untuk 5 km lah. Untuk 10 km, diorang cuma bayar RM80 dan kanak-kanak RM65. Okay. Kami juga ada package kalau untuk keluarga. 2 adult, 2 kanak-kanak bayar RM230 harga promosi. Harga promosi lari. Ini sampai bila promosi ni? Promosi ni sampai sebelum start lari lah. Janganlah dalam 20 kan. Sebab diorang nak kena hantar t-shirt, sebab dapat t-shirt, dapat medal dan juga dapat tiket wayang Mekamoto. Kalau diorang serta. Elina, bila kata dah ada package keluarga, dah boleh bawa
ramai ni. Ya. Selain daripada larian, apa lagi aktiviti yang disediakan ketika Hydro Run ni? Okey, selain daripada Hydro Run tu, kita juga ada menganjurkan Playfest. Playfest ni indoor carnival yang juga akan berlaku di GSC pula, di IOI City Mall dari 25 hingga 27 November 10 pagi 10 malam. Jadi diorang boleh datang, so macam-macam aktiviti ada kat Playfest ni. Diorang boleh beramah mesra dengan Meka Motor, ada pertandingan mewarna, bengkel DIY, macam-macam aktiviti. Orang juga boleh datang dan memenangi iPhone 14. Wow. Ya, kita ada beberapa aktiviti lah untuk memenangi iPhone 14 ni. So semua orang boleh datang kunjungi Playfest dan sertai Hydro Run. Macam mana nak sertai? Kan sebab kata promosi harga, sebab kalau boleh daftar awal, sebab kita pun nak kena pakai t-shirt dan sebagainya kan. Ya, betul. Kat mana mereka boleh sertai? Diorang cuma boleh pergi melayari laman sesawan Keepsake dari GSC, ada tertera di skrin ya, shop.gsc.com.my/product/hydrorun. Senang je. Jadi diorang daftar dan kita akan hantar t-shirt dan tiket wayang juga. Kalau kata Hydro Run ni antara larian terbesar akan dilaksanakan oleh AIS Selangor dan juga JSC kan. Ada tak selebriti yang akan turut serta? Kan? Nanti ramai-ramai ada. Okey, siapa tu? Okey, kalau datang ke Playfest, selebriti Syamil dan Ernie Zakri akan turut serta, sebab di Playfest, di booth AIS Selangor, kita ada beberapa aktiviti yang dorang selain daripada boleh benang handphone ni, iPhone, mereka akan turut menyumbang kepada pemeliharaan air. Kita akan dermakan apa yang kita dapat pada hari itu kepada NGO lah yang terlibat dengan pemeliharaan air dan kebajikan. Kadang-kadang kita buat larian je lah untuk sihat tubuh badan, tapi kali ini AIS Selangor bagi juga perkongsian kan, ilmu bagaimana untuk kita menjaga alam sekitar juga dan mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan air. Ya, betul. Elina, mungkin Elina sendiri ada pesanan untuk mereka yang menonton MHI pada hari ini? Ada. Sebab kita memang buat semua aktiviti ni untuk memelihara sumber air kita dan air. Sebab itu memang pentinglah untuk semua orang. Air memang adalah kehidupan kan. Jadi kita memang nak orang menggalakkan mereka mengetahui lebih lanjut macam mana nak memelihara air, serta di samping itu dengan beriadah dengan keluarga, dengan rakan-rakan dan juga berjumpa dengan selebriti mereka lah. Tapi nak ambil juga peluang ni untuk promote kita punya buku. Kami juga ada mengeluarkan buku panduan air, Water Handbook, yang boleh di-download di website kami lah di www.aislangor.com. Untuk mengetahui lebih lanjut macam mana kita boleh menyumbang untuk pemeliharaan air. Okey, Elina, sekali lagi di IOI Mall Putrajaya, City Mall Putrajaya. IOI City Mall, ya. 26 November 2020 hari Sabtu, jam 7 pagi ya? Ya, betul. Kena berada di sana pagi. sebelum pukul 7 pagi. Sebelum 7 lah, kita akan start pukul 7. Kita akan lari pukul 7 dan hopefully habis pukul 12. Okey, terima kasih banyak-banyak Elina Basri, Ketua Komunikasi Korporat AIS Selangor. Kita harapkan Hydro Run ini akan berlangsung dengan baik sekali dan cuaca pun harap-harap baiklah ya. Baik, terima kasih banyak Elina. Terima kasih. Okey, nak lari kah? Boleh. Okay. Jom. Okey, saya nak bersama dengan ni Pak Cik. Kesian Pak Cik. Pak Cik. Cerita apa Pak Cik hari ni? Mari sini. Okey, jom kita tengok dekat akhbar-akhbar hari ni. Sudah pastinya memang bercakap tentang pilihan raya umum ke-15 lah kan. Dan kita tahu bahawa hari Sabtu tempoh hari kan penambahan calon. Jadi kita dah pun mengetahui senarai calon-calon yang bertanding, berapa kerusi dan juga berapa yang akan bersaing nanti. Di Parlimen Batu ada 10 parti yang akan bersaing. 10 parti Awak dan 10 suka calon. petik Parlimen Batu? Kenapa ya? Okay. Ada apa kat Parlimen Batu tu? Tunjuk salah seorangnya adalah ini dia wajah-wajah yang menjadi tumpuan. Rakan-rakan media pun daripada hari berapa ya mencari ada tak nombor kontak Nur Fatiyah Syazwan tu? Parlimen mana? Parlimen Batu. Ya, betul. Dan dikabarkan juga 945 individu berhajat jadi YB itu di Parlimen. Kalau tengok kata sebab kita hari ini cakap pasal wanita kan. Jadi ada calon 127 wanita bertanding di Parlimen. Lepas tu 60 orang lagi untuk DUN. Betul. Jadi ada 187 wanita mencuba nasib sebagai
ahli parlimen dan juga Don. Ya, betul. Okey, besok kita nak bawakan satu topik. Kita tahu ada kes-kes orang yang terperangkap melibatkan kematian di Korea dan juga di stadium di Malang, Indonesia. Jadi besok kita nak bawakan apabila terperangkap di tempat sesak. Mungkin apa solusi, apa yang harus kita lakukan. Betul. Kan? Kita bila berada dalam tu kan kita panik, kita tak tahu nak buat apa. Betul. Baik. Jumpa esok. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye. Bye-bye.